Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang berusaha pengurusi majlis, pengurusi masjid, saf kepimpinannya, ashabul fadilah, tutu imam, tutu guru, para alim ulama, orang-orang besar kawasan ini, muslimin, muslimat, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Lafaz Alhamdulillah kita rafa'kan kepadanya dengan pelbagai kurniaan nikmat Allah, dan kita sentiasa menginsafi betapa banyaknya kurniaan Allah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, nescaya tak terhitung banyaknya. Tuan-tuan berada di kawasan seperti ini, tenang, aman, ini nikmat. Tuan-tuan tengok dalam berita mutakhir ni apa yang berlaku apabila peperangan antara negara dengan negara, bagaimana seolah-olah keamanan telah diragu daripada komus kehidupan. Tak bincang masalah kehilangan harta benda, jiwa raga, kecederaan, kemalangan dan pelbagai lagi. Semuanya itu hasil daripada natijah peperangan. Jadi kita Alhamdulillah, Allah kurniakan kita banyak kelebihan, sehingga seorang tokoh berkata, dua nikmat manusia tidak akan sedar kecuali selepas hilangnya. Nikmat yang pertama, nikmat aman. Kita tidak akan menghargainya, melainkan bila berlaku huru-hara baru kita akan teringat alangkah baiknya semasa dalam keamanan seperti itu. Nikmat yang kedua adalah nikmat sihat. Kita tak akan rasa nikmat itu kecuali apabila kita terpaksa dipantang larangkan oleh doktor. Ni tak boleh makan, ni tak boleh makan, darah tinggi naik, kecil manis naik, gaut naik, jantung tak apa nak stabil. Kita akan rasa betapa nikmatnya kesihatan itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tajuk yang hendak dibincangkan pada malam ni adalah iktibar daripada Isra' dan Mi'raj. Saya akan mengambil sejuzuk daripadanya kerana peristiwa ini sentiasa berlaku muzakarah dan pengulangan kepada kita. Yang kita faham perjalanannya daripada Masjidil Haram Mekah menuju ke Masjidil Aqsa Baitul Maqdis yang Allah berkatkannya, untuk Allah perlihatkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaannya yang berlangsung pada sebahagian malam. Kemudian dia angkat Mi'raj Rasulullah SAW sehingga sampai ke Sidratil Muntaha, sehingga melihat para nabi dan rasul yang terpilih, yang dizahirkan oleh Allah. Kemudian akhirnya bertemu sang pencipta Rabb al-Alamin. Akhirnya ditaklifkan salat 50 waktu. Kemudian Nabi Allah Musa berkata kepada Nabi SAW supaya pergilah kepada Tuhanmu untuk kamu minta keringanan, kerana pasti umat kamu tak mampu. Irji ila rabbika fasalhu takhfif fa inna ummataka la tutik. Akhirnya tuan-tuan, tinggallah 5 waktu yang pahalanya tetap dikekalkan 50.
Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, peristiwa ini saya menganggap sebagai mukjizat yang merangkumi pelbagai mukjizat di dalamnya. Bukan satu sahaja mukjizat. Kerana ini satu-satunya pertemuan hamba-Nya kepada Tuhan. Kerana ini satu-satunya diperlihatkan kekuasaan Allah, malakutullah. Kerana ini satu-satunya dizahirkan seterbaik manusia, sejahat-jahat makhluk, penyelewengan dan penyimpangan dizahirkan malam tersebut. Didengarkan kepada kita bagaimana Nabi bagi tahu dia lihat iblis, dia lihat ifrit, dia lihat Yahudi, dia lihat Nasrani, dia lihat dunia, menggambarkan seorang perempuan tua yang berhiasan yang melampau. Semuanya senada, sealiran, sepahaman, semaksud, iaitu nak menggoda Nabi SAW daripada jalan kebenaran. Dan setiap kali mereka bertemu dengan Nabi, mereka akan kata, ya Muhammad anzirni as'alka. Hei Muhammad, aku nak tanyamu, tunggu sekejap. Nabi Allah beri ilham kepadanya, jawab pun tak, paling pun tak. Bahkan setiap kali Nabi buat keputusan seperti itu, maka diiyakan oleh Jibril dengan menyatakan, ya Muhammad, kalau kamu jawab kamu paling, nescaya ramailah umatmu terpengaruh. Tak paling pun ramai juga pengaruh. Kalau paling tak tahulah tuan-tuan. Itu gambarannya. Semuanya itu lulus dan berjaya. Jadi daripada situlah saya akan bincang secara ringkas beberapa hikmah dan iktibar dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Perkara pertama yang kita kena faham adalah sesuatu peristiwa itu dia ada tujuannya. Mustahil kalau kita diajak oleh seorang sahabat tanpa tujuan. Kita keluar tangga masjid, dia kata, jom naik kereta saya. Terus kita tanya soalan, nak ke mana? Dia buat je, kata tak apa tunggu dulu kita tak boleh. Nak tahu, nak makan tom yum ke, nak pergi ke Kuala Selangor ke, ataupun nak, ada mesti kena ada tujuan, tak boleh. Jadi apa-apa yang besar ni, sementelahan lagi Isra' dan Mi'raj ni ada tujuan. Tujuannya diserlahkan dalam ayat ini, linuriyahu min ayatina. Apa makna? Supaya kami perlihatkan kepadanya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebahagian daripada ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kami. Min litabai, mana sebahagian. Nak tunjuk semua tak muat, tak lepas masa. Tunjuk sebahagian. Kenapa nak tunjuk? Kerana manusia ini dia perlu dokongan dan sokongan. Dokongan dan sokongan itu menyebabkan dia akan rasa gagah. Dia akan rasa kuat. Dia akan rasa hebat. Kita tengok orang kita takut. Tiba-tiba datang seorang kata, jangan takut, aku backup kamu. Oh, lain. Dia pun tunjuk 3 pistol dia. Oi, lagilah. Dia pula tunjuk pakat dia. Dia pula tunjuk kawan-kawan yang kuat dia. Lagilah kita. Kepok tu lain. Sekarang saat Nabi seolah-olah dengan kematian 2 orang yang dikasihi, hampir serentak, Khadijah binti Khuwailid dan juga bapa saudaranya iaitu Abu Talib. Kedua-duanya ibarat sayap kanan sayap kiri benteng kepada Nabi. Orang Mekah yang kafir itu malu Allah pada 2 orang ni. Bangsawan
kaya, berpengaruh, terutamanya Khadijah, dan si Abu Talib juga orang yang dimuliakan di kalangan orang Quraisy. Jadi bila dua-dua ini meninggal dunia, seolah-olah dilesengkan kepada mereka boleh buat apa saja. Dia boleh buat apa yang dia nak buat. Malu Allah tak ada dah. Dan Nabi sendiri seolah-olah terpukul. Dalam bahasa yang mudah, sepatutnya Allah lahirkan ramai lagi tokoh-tokoh yang akan backup Rasulullah SAW. Allah panjangkan umur Khadijah, Allah panjangkan umur Abu Talib, dan Allah masukkan Islam orang-orang yang gagah lagi. Tidak. Sebab itu tahun tu dipanggil Amul Huzni. Dalam signal dan isyarat, salah satunya ialah, saudara, dalam hidup ni jangan bergantung pada orang, tapi bergantunglah kepada tuan atau Tuhan orang. Jangan bergantung kepada makhluk, bergantunglah kepada Tuhan ataupun tuan kepada makhluk. Dengan sebab itulah, bila Nabi selesai saja peristiwa itu, walaupun dicabar oleh Abu Lahab, Abu Jahal, oleh pembesar-pembesar Quraisy, dan Allah sebut dalam Quran, wa ma ja'alna ru'yaka wa ma ja'alna ru'yaka allazi wa ma ja'alna ru'ya allati arainaka illa fitnatan linnas, dan tidak kami jadikan mimpi atau apa yang kamu lihat itu, yang kami perlihatkan kepada kamu, melainkan fitnah kepada manusia. Di situlah ada yang tak nak Islam, ada yang bolak-balik adalah kata nak dusta kat, biar kat logi. Contoh ni. Tapi Nabi tegar, Nabi tak ada rasa apa dah, sebab dia tengok malakutullah. Jadi di sinilah ira'ah ni penting. Manusia bila bergantung pada Allah, benda besar mana pun, benda tu kecil. Tapi manusia bila bergantung kepada makhluk, benda kecil pun dia rasa besar. Ini berlaku di kalangan sahabat. Nabi telah ajar, dan ini yang dia ajar. Sebab itu Nabi kental. Perkara ini kita selalu duk zikir, duk sebut la haula wala quwata illa billah. Tapi kita tengok yang lain lagi besar. Kita selalu duk sebut macam ni, tapi keyakinan itu, yang inilah yang memahalkan seseorang itu apabila bertawakal kepada Allah. Jadi Nabi telah dipasang. Ini poin ni, macam mana kita nak jelmakan apa yang berlaku kepada Nabi dalam hidup kita. Dalam hidup kita. Dan prosesnya ini telah diterima oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Akhirnya mereka mencatat kemenangan dan mereka mencipta sejarah kegemilangan yang tidak mungkin berlaku di muka bumi ini dengan cara seperti mana yang telah berlaku pada mereka. Poin seperti ini kita nak tengok. Kekuatan-kekuatan inilah yang menyebabkan kita yakin kepada Allah. Sebab itu Isra' dan Mi'raj bila kita sambung, sepatutnya iman kita ni bertambah. Kita akan tahu bahawa Allah ini sengaja bila bincang bab Isra' dan Mi'raj dimulakan dengan Subhana. Satu kalimah saja. Para ulama menyatakan cukup dengan Subhana, makna Maha Suci, maknanya perkara yang tidak akan boleh kita kias kepada logik akal, kepada sifir matematik, kepada hujahan fizik, kepada logik secara mantik, semua itu tak pakar. Sebab kun fayakun. Yang tukang buat tu Tuhan. Dia boleh buat apa saja. Dia tak perkara itu mustahil pada hukum manusia, tapi tak mustahil pada hukum Tuhan. Sebab dia Tuhan. Dipasak seperti itu. Diyakinkan seperti itu. Dan yang paling berjaya dalam isu ni, itulah Abu Bakar As-Siddiq. Tak pasal-pasal dinamakannya As-Siddiq. As-Siddiq ni kalau kita baca bahasa Arab atau wazan fi'il, dia panggil sirah mubalaghah.
Dia panggil satu kalimah yang menyatakan kalau cahaya tu benar tu tak sikit sekelumit pun perasaan keraguan. Sebenarnya orang yang percaya ni ramai. Kita mungkin percaya ini panggil sadiq. Isim fa'il atau wazan fa'il. Minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullah alaih. Faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Daripada kalangan orang beriman, ada yang benar dengan janji Allah. Sebahagian mereka yang telah meninggal dunia, ada yang sedang menunggu giliran bila lawan dengan musuh-musuh Islam, dan mereka tak pernah tukar. Ini orang yang benar. Tapi Abu Bakar digelar sebagai Siddiq. Ini orang yang amat-amat membenarkan. Bahkan ini sifat daripada sifat-sifat Nabi alaihi wassalatu wassalam. Sebab itu kedudukan orang yang Siddiq ini lucu sikit selepas Nabi. Lepas Nabi, inilah orang ni yang Allah rakamkan dalam Quran. Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah yang Allah kurniakan nikmat di kalangan para nabi, para siddiqin, para orang mati syahid, para orang-orang saleh. Tengok kedudukan siddiq ni hebat. Peristiwa ini tuan-tuan, bila kita lihat Allah zahirkan perkara yang menjadi lemah manusia, sebijak mana, sepandai mana, semoden mana, seterkini mana, secanggih, sehebat mana, dia tak mungkin boleh buat. Pertama, sebagai contoh, peristiwa ini berlaku dengan pembedahan yang akhirnya dibedah, dibuang bahagian syaitan, dimasukkan iman dan hikmah. Pembedahan ini luar biasa luas. Orang panggil dalam bahasa kita major operation. Daripada bawah tekuk sikit ni, dada ni sampai bawah pusat. Yang peliknya sahibul riwayah, sahibul hikayah, yang meriwayatkannya Rasulullah sendiri, bukan sahabat riwayat. Bukan Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah ke Abu Bakar ke Umar ke Osman ke Ali, tak, Rasulullah. Sebab masa tu orang lain tak ada, Rasulullah. Tuan-tuan bayangkan, mana ada atas muka bumi ni satu operasi pembedahan besar seperti ini dibuat secara jaga. Mari 4 orang naik kereta Camry, parking luar tu, masuk tengok muka kita. Oh Ji, dia tengok. Ji ni nampak orang jaga lemah jantung, tak apa sihat. Dia tengok muka kita. Kita kata, ya memang saya ada janji dengan appointment dengan IJN bulan 8 ni nak betul. Ni baru bulan 2, nak masuk bulan 3, bulan ni bulan 3 ni. 8, 5 bulan. Dia kata tak apalah, saya ni pakar bedah ni daripada IJN. Hak ni kita bedah lalu tepi tu boleh. Pisau ada dah. Kata minta maaf. Dak, dia pun tunjuk sertifikat dia. Saya pakar, saya 25 tahun kerja sana. Hak ni kata saya 20 tahun. Hak ni kata saya 30. Semua ada lekat. Betul lah dia naik kereta, dia nak makan. Benda apa dah tahu goreng pisang kata sini sedap sangat ke apa ni. Betul lah dia bagi berhenti. Semayang sebetul. Waktu pun cerah-cerah lagi, dia kata sedang molek. Sini tak ada orang, kita bedah lagi. Nak tak? Patutnya kita bayar 60,000, tapi orang ni kata free of charge. Pisah-pisah dia dah ambil pisah betul tak? Sanggup ke? Tak. Sebab kita kena bius. Kita kena alat ada. Kita kena ni. Kita tak sanggup. Sebab orang tak akan buat. Melainkan orang tu mati dah. Dia panggil postmortem, tak apalah. Tapi ini saya kata, pakar-pakar alat-alat moden ni tak mampu lagi buat macam tu pembedah. Siapa sekarang?
Cerita masuk iman, masuk ilmu tu, itu maknawi yang memang tak boleh dah. Ini khusus untuk Rasulullah SAW. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Tuan-tuan tengok, datang pula satu binatang namanya burak. Burak ni bukanlah binatang besar sangat pun. Yang disebut lebih kecil daripada kuda, lebih besar sikit pada keledai, macam baruk gitulah. Kakinya pak. Tapi perjalanan tu kalau kita punya F1, dia punya lajunya kalau kapal terbang. Kalau ni laju, cepat. Dari segi hukum bila laju sangat ni, ia tali pinggang keledar, orang dengar kata tak ada. Bahaya tu, tak berani naik motor macam gitu, laju gini, tak ada benda gini-gini. Main tak memegang gini-gini. Tapi itu hak Tuhan. Tuhan boleh buat apa saja. Allah boleh buat. Dan peliknya binatang itu Nabi hanya sebut. Dan kita tak temu mana-mana fosil borak pun. Di Nasr ada fosil. Tuan-tuan tengok ada gambar macam-macam tu. Hak ni 65 juta tahun lepas, hak ni 30 juta, nama Taurus ke, nama apa ni, macam-macam nama saya pun tak ingat di Nasr. Tapi borak tak ada. Kata belakang saya temu, rumah saya temu tulang borak. Tak ada. Tulang lembu kubah gitu je lah. Ini sampai sekarang tak boleh. Yang peliknya dia berjalan laju ni tak punya enjin besar. Macam Concorde dulu orang cerita daripada Perancis keluar. Habis gegar pecah pintu, pecah apa ni, cerminnya kuatnya kepa bunyi. Sebab nak lajak, nak lari laju nak ni. Ni tak ada. Orang tidur, tak ada benda. Mana ada kedak bunyi macam tu. Dah lah laju, tak ada bunyi rasa. Tuan-tuan, perkara ni kita tak nak fikir. Ini pelik. Tak bincang masalah naik lagi. Hak naik ni, tuan-tuan tengok. Dunia moden sedang bersemangat untuk melancar dari segi ketinggian untuk meneroka angkasa lepas. Dia ada benar stesen angkasa. Masing-masing berlomba nak pergi ke bulan. Bulan orang tak berlomba dah. Nak pergi ke Maris. Berlomba pula. Ada orang kata nak hidup di Maris. Macam-macam. Pakat berlomba. Apa yang mereka cakap ni langit dunia je. Yang Allah sebut walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami hiasi bagi langit dunia lampu-lampu. Apa makna lampu? Maknanya bintang-bintang. Hak kita tengok ni cakrawala, bima sakti ni, hak gugusan banyak bintang-bintang ni semua ni langit dunia. Tapi yang Nabi bertemu tu nun jauh sud. Habis dah. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, kelima, keenam, ketujuh, Sidratil Muntaha, sampai kepada Nabi. Allah zahirkan tengok syurga, neraka. Ini semua mana mungkin kita nak naik. Kita tengok kena pakai oksigen lah, kena gini lah, kena pakai baju besar lah, jenis baju angkasawang. Tak ada. Sebab Allah. Sebab itu subhanallah. Bila Allah yang cipta semua, tak ada masalah. Dia boleh buat. Tapi bagi kita logik mana boleh. Tuan-tuan duduk sini, orang dia kata, saya pergi ke Perlis hanya setengah jam je. Lepas tu balik tu pergi ke Johor pula. Tengok kad pilihan raya sekejap. Patah-patah balik sini. Sejam sampai dah sini. Ngaruk. Melainkan tengok dalam YouTube ke, tengok begini dah, itu soal lain. Tapi bila sebut pergi ni, itu dekat je. Berapa sangat? Hak tu 400-500 kilometer. Hak tu 400-500 kilometer pergi. Tapi boleh laju macam mana? Mungkin kita kena tanya, pergi dengan apa? Dia kata, pergi kereta macam biasa. Lagilah pening kita. Saya nak sampai sini pun ngakuk sejam.
Tu berkat baru. Ni 4 jam, 5 jam. Awak kata sejam patut-patut balik. Siap boleh minum air. Di Kedah sempat singgah makan laksa ikan sekok. Patah balik tu. Apa kak? Johor pula. Kena laksa Johor pula. Baru balik sini. Mana boleh kan? Kita kata ni tak apa nak sara dah orang ni. Kena mikir balik lah. Tak payah pegang nak buah dia. Tengok. Itu iktibar. Ceramah ni racok-racok ni nak tahu ke masa waktu kau apa? Terlambat. Berapa minit dia mazhab sini terus ke ataupun berhenti dulu? Saya kena tanya sebab dia hukum tu beza sama. Terus je. Terus kita berhenti 8.50. 8.50 boleh. Ikut saya nak ceramah kalau boleh 9.50. Tapi dengan COVID ni kefaham lah benda. Sebab tu dia ambil iktibar, dia tak suruh cerita panjang. Itu point seterusnya. Jadi kita akan terus sampai 8.50. Lepas tu pelancaran, lepas tu. Poin yang kedua tuan-tuan, kita selalu sebut Masjidil Aqsa. Bila datang daripada ni, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Tuan-tuan, kenapa Allah sengaja sebut Masjidil Aqsa? Boleh terus Kenapa Allah sebut Masjidil Aqsa? Sedangkan masa tu kalau baca sejarah, Nabi duduk Mekah lagi, Madinah tak buka lagi, tak hijrah pun lagi. Sebab peristiwa Isra' berlaku sebelum hijrah. Tuan-tuan, kita tak faham. Tetapi yang paling faham adalah para sahabat Nabi. Mengambil semangat Masjidil Aqsa yang dipanggil Masjid Ilyas itu zaman Sayyidina Umar dibuka. Dikepung oleh Amr bin As, dikepung oleh Sa'id bin Abi Waqqas, oleh sahabat-sahabat kanan berbulan-bulan. Sebab dia tembok, tak boleh nak masuk Baitul Maqdis masa tu. Dah lama sangat puak-puak ni tak tahan. Puak-puak tu ramai orang Kristian. Ada padri agung dia, namanya Safarianus. Safarianus ni bersama dengan mereka ni hantar surat kepada panglima tentera Islam yang sedang kepung. Dia kata kalau mu nak sangatlah, lebih kurang lah, kalau kamu nak sangatlah kawasan ni, kami boleh segah pada kamu. Tapi dengan satu syarat. Syaratnya, pemimpin agung kamu sendiri mesti datang. Nak serah kunci itu pada pemimpin yang tak mahu, kamu nak absorkan. Akhirnya, dia hantar surat kepada Khalifah Umar ibn Al-Khattab yang berada di kota suci Madinatul Munawwarah. Kalau tak silap, peristiwa ini berlaku pada 15 Hijrah. Pada tahun 15 Hijrah. Rasulullah dia wafat pada tahun 11 Hijrah, bulan Rabiul Awal. Diambil alih oleh Abu Bakar sampai 13 Hijrah. Abu Bakar perintah 2 tahun. Dia ambil alih Sayyidina Umar daripada 13 Hijrah sampai 23 Hijrah, 10 tahun. Dia ambil alih oleh Sayyidina Uthman 23 Hijrah sampai 36 Hijrah, lebih kurang 12 ataupun 13 tahun. Dia ambil alih oleh Sayyidina Ali 36 Hijrah sampai 39 ataupun 40 Hijrah, hampir 4 tahun. Lepas tu bermulalah khilafah dinasti Umayyah. Baik. Jadi Sayyidina Umar ni bila dengar ni, dia musafir tuan-tuan. Dengan pembantunya Aslam dan beberapa orang lagi mungkin, gilir atas satu kenderaan ni, kali orang ni naik, kali orang ni turun, kali berehat, kali naik tu, gilir khalifah. Pakaian pun bertampal.
Sampai sahaja di sana nak sapa tu giliran pembantunya, kalau tak silap namanya Aslam. Kawan ni kata tak apalah Amirul Mukminin, giliran Amirul Mukminin pakai kami ini naik. Kata tidak. Kamu naik, aku heret. Jadi orang pun jadi mikir hak mana Amirul Mukminin hak mana satu. Padri Safarianus bila tengok tu kata, ya Allah, ini yang kami baca dalam kitab-kitab kami yang dulu, orang yang boleh buka kota ini persis macam orang ni. Bukan dia buat pakat dah, mungkin dia pakai baju buruk hari ni. Sebab mengikut dalam kitab kami, baju tu tampak. Tak. Ini bukan rancangan. Ini takdir ilahi betul macam tu. Tengok. Sayyidina Umar bila masuk Masjidil, bila itu dia pergi tanya, kat mana Nabi Isra Mi'raj? Ada orang nak cuba keliru, tapi Sayyidina Umar ni cerdik, dia tahu. Tengok, dia dengar Nabi cerita, ada tunjuk tepat. Betul. Kemudian kedatangannya itu disambut oleh ramai orang-orang Kristian. Dia bawa pula Sayyidina Umar ni ke satu gereja. Gereja tu saya pernah masuk. Gereja tu berhampiran dengan Masjidil Aqsa. Yang dulu dia panggil Masjid Iliad. Gereja itu dipanggil Kanisatul Qiyamah. Gereja Kiamat. Gereja ni di antara gereja suci orang-orang Kristian. Ini kata orang tempat berkat lah mereka. Dan di sini ni lebih dulu daripada Vatican lagi lah. Lebih dulu daripada Rom lagi ni. Ni hak asal, ni hak Kristian ni. Di situ pula pahaman dia punya banyak. Ada kata Isa kena salib sini, ada kata kat ni, ada kata atas dia 2 tingkat. Kita tengok. Ada patung daripada emas. Ada macam-macam lah. Sayyidina Umar masuk, Sayyidina Umar tengok. Tengah-tengah masuk ni, masuk waktu semayang. Mereka pun nak apalah, harlah sejadah ke apa, nak suruh Sayyidina Umar semayang. Sayyidina Umar tak nak semayang. Dia kata kenapa, najis ke apa? Dah. Sayyidina Umar kata, kalau aku semayang, aku bimbang umat Islam akan datang digapah gereja-gereja kamu, dijadikan masjid. Tak apa, mu ibadat caramu. Sayyidina Umar keluar dia semayang. Tempat dia semayang sekarang ni dibina masjid, namanya Masjid Umar. Masjid tu dekat betul-betul. Saya ingat masjid tu besar ni aku. Besar ni hak dalam, bukan hak luar semua sekali ni. Dia kecil je masjid tu. Masjid tu dari segi berkat tak ada apalah. Tempat Sayyidina Umar semayang. Hak masjid berkatnya Masjid Aqsa lah. Pahala dia 500 kali ganda dengan tempat lain. Masjidil Haram 100,000, Masjid Nabawi 1000, Masjid Aqsa 500. Itu yang disebut dalam hadis la tushaddu rihal illa ila salasati masajid. Poin seterusnya tuan-tuan, poin yang terakhir. Jadi sebelum daripada itu, maknanya, signalnya umat Islam mesti kasih kepada Masjidil Aqsa. Mesti ada sifat nak buka Masjidil Aqsa. Kan itu hak kita. Sayyidina Umar menyampaikan ucapan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam famahma ibtaghainal izzah bighairi ma a'azzanallah azallanallah. Kita adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Kalau kita cari kemuliaan lain daripada Islam, bukan Allah mulia kita, Allah hina kita. Selepas beratus tahun, umat Islam leka sehingga jatuh, dibunuh begitu ramai, yang dipanggil sebagai Perang Salibi. Sehingga pada tahun 500 Hijrah lebih, 850 Hijrah lebih, zaman kerajaan Buyah ataupun Ayyubiyah, Allah munculkan seorang panglima tentera Islam, Salahuddin Al-Ayyubi, yang asalnya bersama dengan Nuruddin Az-Zanki. Dan kalau kita baca, saya tak mampu, kalau ada masa kita boleh cerita kisah macam mana hebatnya Salahuddin. Salahuddin ni hebat, tuan-tuan.
Hebat. Hebat dia sehingga diaku oleh, kalau tuan-tuan kaji tengok dalam cerita sekarang, kalau tengok dalam Astro, dia ada satu channel yang dia berlawang, buat pedang, buat pisau tajam. Lepas tu dia panggil channel apa tu, dia punya ketuk gini. Dikatakan pedang Salahuddin Al-Ayyubi antara pedang yang tertajam di dunia ini. Bahan-bahan yang dibuat tu. Dan kalau orang main pedang tahu, saya tak pandai, minta maaf lah, saya sekadar cerita je. Kalau pedang, orang-orang Syam, Syria memang suhu. Sebab situ pertembungan antara budaya Arab dengan Rom asalnya. Herakla ataupun Hercules tinggal di situ dulu. Sebelum dikalahkan tentera Islam, mereka terpaksa tinggal Syria. Mereka pergi ke Istanbul sampai kepada Konstantinia tu. Istanbul tu Konstantinopel tu lah. Yang akhirnya kata mereka, kata Maharaja, salamun alaiki ya Suriah, salamun la liqa'a ba'da. Selamat tinggal wahai bumi Syria, selamat tinggal, jangan harap kita dapat datang lagi. Jadi pedang tu dia buat tajam, tuan-tuan. Artinya orang Islam ni dari segi persenjataan zaman dulu ni boleh fight dengan musuh-musuh Islam. Kuat. Dia dapat buka kota Baitul Maqdis. Darah yang amat minimum ditumpahkan. Dia bukan jajah, tapi dia membuka. Dalam Islam ni dia ada istilah. Bila perang, orang kita kata takluk, jajah. Dalam Islam bila perang ni, dia tak panggil takluk, dia tak panggil jajah, dia panggil futuh. Futuh ataupun fathun. Iza jaa nasrullah wal fath. Fatah. Sebab itu dia kata Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah. Fatah. Begitu juga disebut sebagai futuh. Sebab Islam membawa kedamaian, membawa keamanan. Dia bukan jenis macam lain. Tuan-tuan kalau tengok keadilan dengan ucapan Abu Bakar, yang ucapan Rasulullah, sudah pastilah macam mana cara Islam. Daripada situ mesti kita ada satu semangat. Baitul Maqdis, kalau boleh kita nak juga pergi ke Masjidil Aqsa. Saya tanya seorang tok guru saya, rahimahullah, mati. Tok guru ni dia pernah mendapat anugerah tokoh Ma'al Hijrah Malaysia. Nama setepatnya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Orang ngaji kitab-kitab fiqh, suhu sangat Fiqhul Islami wa Adillatuh, sampai 11 jilid. Besar kitab dia. Dirojok oleh mahasiswa bidang Islam, khususnya bahagian syariah dan fiqh. Kitab lain banyak tapi dia suhu sangat. Saya tanya dia masa dia datang rumah saya, dia datang ke Malaysia ni. Ini cerita mungkin 10 tahun lepas ataupun lebih lagi sikit. Saya kata, Syekh nak apa? Apa lagi Syekh nak dalam hidup ni? Apa lagi? Sebelum Syekh mati, apa cita-cita Syekh? Dia jawab 2 perkara. Tapi dua-dua tu tak dapat. 2 je aku nak lagi. Sebelum aku mati ni, aku nak 2 perkara. Perkara pertama, aku nak sangat nak tengok sebuah negara yang melaksanakan Islam secara total. Hukum syariat Islam tu dapat dilaksanakan secara total. Kanun jenayahnya, muamalatnya, munakahatnya, semua aku nak tengok. Itulah yang berlaku zaman Nabi, zaman sahabat, zaman kekuatan Islam. Kedua aku bercita-cita, kalau boleh
sebelum aku mati. Aku dapat pergi ke Masjidil Aqsa. Aku sembahyang di dalamnya dalam keadaan dia terbebas daripada belenggu Zionis Israel. Macam kita pergi sekarang ni, memang boleh pergi, tapi siapa yang menguasai? Aku nak macam tu. Tengok tuan-tuan, saya pernah pergi tengok tu, cerita tahun 94 tu. Penuh lagi semayang, pergi kat Gaza, pergi semua sekali. Itu je lah sekali. Hak lain 2-3 kali percubaan tak berjaya. Tak apalah, boleh lagi sekali tengok semayang tu. Nak ceritanya, pemikiran seorang ulama tu berbeza. Dia bukan sekadar nak semayang. Sebagai satu tanggungjawab umat Islam. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Dan saya mohon maaf, 2 iktibar yang saya ambil itu dengan beberapa pecahan saya rasa memadai. Dan dalam hal ni, kalau nak panjang cerita-cerita, ialah cerita-cerita bab lain pun nak sambut Ramadan ni. Saya tengok Isra' Mi'raj tak lari daripada masa isu kemasaan. Saya sebut dalam buku saya ni, yang saya amat sayang buku ni untuk kita amalkan, iaitu quality time dan time management. Macam mana kita ni nak buang rasaan-rasaan malas dan seumpamanya. Kita nak kenal Rasulullah, makrifah Rasulullah. Biar betul-betul Rasulullah bawa Quran, kita pun nak tengok macam mana tips hafazan Quran. Yang saya cerita luar biasa mereka semua. Dan kita nak banyakkan doa kepada Allah. Saya sebut dalam buku saya, inilah doaku yang sepatutnya ni. Dan kalau boleh buat mengajarlah di sini hadis 40 Imam Nawawi. Ni orang Syam ni. Kitab ni masyhur sangat, dia ajar di Azhar, di Mekah, di Madinah, di pesantren, di pondok-pondok. Jadi kalau kita boleh baca, kita ambil semangat Hadiyun Nabawi. Dan sama-sama kita nak selamat daripada Dajjal. Saya sebut dalam buku Hakikat Dajjal. Orang dah bincang bab fitnah akhir zaman, biar kita kenal siapa tu Dajjal satu persatu. Akhir kalam, saya mohon maaf bahasa yang saya guna tak sesuai dengan khalayak sini. Mudah-mudahan Allah memberi semangat, inspirasi kepada kita. Sambutan Isra' dan Mi'raj menyebabkan tawakal kita kepada Allah tinggi. Hubungan solat kita makin kukuh dan utuh. Dan kita mempunyai semangat juang istiqamah dalam agama adalah amat tinggi. Sekadar itu aku qauli hadza wa astaghfirullah nazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, alim tawhid. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.